Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera sahabat-sahabat semua. Mohon share dan repost video saya ini. Saya nak membangkitkan satu isu di sini. Bila orang-orang ataupun cyber trooper Pakatan Harapan mengatakan bahawa kepada rakyat, kepada orang muda khususnya, suruh percaya kepada mereka. Mereka memberi harapan, janji baru pula. Tapi hari ini saya nak bagi tahu kepada mereka bahawa belia anak muda hari ini telah pun kecewa dan tidak lagi percaya dengan mereka ini dan apa yang diungkapkan oleh mereka. Sebab apa? Setiap kali apabila nak berlakunya pilihan raya, mereka akan membuat tawaran-tawaran yang baru berdasarkan emosi rakyat. Sedangkan tawaran janji yang mereka buat sebelum ini masih belum lagi dilunaskan dengan alasan itu adalah janji lama dan perlu dilupakan. Saudara, janji PRU 15 masih banyak lagi yang belum ditunaikan dengan alasan kunung-kunungnya, oh ini kerajaan campuran, tak boleh kita nak bicara soal manifesto. Sedangkan sebelum ini Anwar Ibrahim mengeluarkan kenyataan akan berbincang dengan parti-parti yang ada dalam kerajaan perpaduan ini untuk membincangkan soal manifesto masing-masing. Tapi hari ini diam terus. Bila dekat dengan pilihan raya negeri, maka buatlah pula tawaran baru kunung-kunungnya kalau menang kat Kedah dengan Kelantan, masalah air akan selesai. Mulalah duk berkata, kalau kami menang hari ini di Kedah dan Kelantan, esok air di Kedah Kelantan akan selesai masalahnya. Jadi, saudara semua, pada PRU ke-15, Pakatan Harapan menjanjikan untuk mengiktiraf UEC. Kunung-kunungnya kerajaan yang terdahulu tidak adil kepada mereka yang berbangsa Cina ini. Saya dipahamkan untuk menarik minat orang Melayu sekarang ini. Mereka mula berkempen di kawasan tertentu bahawa UEC tidak akan diiktiraf untuk jaga kepentingan orang Melayu. Macam mana ni? Jumpa dengan orang Melayu cakap tak akan iktiraf, tapi jumpa dengan orang Cina bagi tahu, oh kita akan iktiraf sebab kita tidak mahu mendiskriminasikan kaum Cina dan sebagainya. Jadi inilah tuan-tuan, kita nak label sebagai apa? Ini dipanggil sebagai lidah bercabang. Pada PRU 15 juga, Pakatan Harapan menjanjikan untuk memperkenalkan beasiswa pendidikan B40. Kunung-kunungnya, oh orang penjam TPTN ni hutang banyak, mereka ni terbeban dan sebagainya, rakyat yang susah, yang derita, di rumah kos rendah, jadi kita akan bagi beasiswa dan sebagainya. Sekarang rakan-rakan kita tanya, mana beasiswa yang dijanjikan? Masih ramai lagi yang terpaksa membuat pinjaman TPTN untuk sambung belajar. Dan saya dipahamkan sekarang ini yuran pengajian juga meningkat. Jadi bagaimana dengan nasib yang dikatakan mereka yang susah, yang derita, yang tinggal di rumah kos rendah semasa menjanjikan manifesto PRU 15 sebelum ini. Dan juga Pakatan Harapan juga mengatakan kepada mahasiswa, kita akan menyediakan insentif kembaran siswa sebanyak RM199. Jadi bagaimana dengan insentif kembaran siswa itu? Jadi insentif ini adalah tiket penerbangan 2 kali setahun. Penerbangan di antara Sabah, Sarawak ke Semenanjung ataupun sebaliknya. Dikatakan dengan harga RM serendah RM199 kepada mahasiswa. Tapi sehingga sekarang ni tidak dapat dilaksanakan. Tidak dilaksanakan, bukan tidak dapat, tidak dilaksanakan. Ramai rakan-rakan kita mahasiswa yang kata, mereka nak pulang berhari raya pun tak dapat kerana harga tiket pada tempoh perayaan mencecah RM2,000 hingga ke RM3,000. Banyak lagi saudara, janji mereka yang saya akan dedahkan dalam video-video selepas ini. Namun mereka tidak tunaikan. Mereka hanya pandai bercakap. Saudara, rakyat di Kelantan, kalau kita menang, kita selesai masalah air. Begitu juga dengan kita, rakan-rakan kita di Kedah, tidak kira India, Cina, Melayu. Hari ini kita menang, esok kita selesai masalah air. Saya nak bagi tahu pada tuan-tuan. Tuan-tuan telah mendengar pelbagai janji-janji ini sejak 25 tahun yang dulu. Dan apabila mereka menjadi kerajaan, apabila Anwar diangkat menjadi Perdana Menteri hari ini, adakah dia melunaskan apa janji yang dia sebut selama 25 tahun yang terdahulu? Ramai di antara mereka yang lama dalam Pakatan Harapan meninggalkan parti PKR itu khususnya dan memberi alasan sebab mereka meninggalkan PKR ini kerana mereka ditipu, kerana mereka dimanipulasi.
di mana segala yang diucapkan sebelum ini hanya retorik dan drama semata-mata. Jadi saudara semua, pilihan raya negeri and bukan lama lagi tuan-tuan, dah dekat dah. Saya nak tanya kepada saudara, adakah masih lagi nak percaya dengan ayat yang sengau? Kita akan memastikan. Jadi saya nak tanya, nak percaya lagi tak? Jadi kalau sekali saudara ditipu, saya rasa tak apalah. Tapi kalau berkali-kali kena tipu, macam mana kalau kita nak mempercayai orang tu? Dia setiap kali dia jumpa kita, dia tipu. Setiap kali dia jumpa kita, dia tipu. Kalau kita percaya juga kat dia, maknanya ada something wrong dengan pemikiran dan otak kita yang perlu diperiksa lah. Jadi saudara-saudara semua, saya harap janganlah kita bila orang janji kepada kita, rakyat yang susah, rakyat yang derita, maka kita termain dengan emosi kita dan kita bagi undi kepada dia. Sedangkan bila dia berkuasa, sekarang ni dah masuk 7 bulan, kos sara hidup meningkat, harga barang meningkat, rakyat yang susah ini, yang derita di rumah kos rendah hari ini, makanan di atas meja pun terpaksa catur dan sebagainya. Jadi kita mesti melihat kepada keadaan ini, dan keputusan terletak di tangan saudara-saudara semua. Saudara semualah yang buat pilihan apa yang terbaik untuk diri saudara sendiri. Wallahu a'lam.